Hello guys, bersama saya lagi dalam Alright Nopa Channel. Berita buruk buat Parti Bersatu, sahabat-sahabat semua. Sekali lagi, Bersatu gagal. Gagal lagi dan bakal gigit jari, sahabat semua. Sebab ini adalah keputusan terkini yang saya ingin sampaikan kepada kita semua. Ya, keputusan daripada Mahkamah Tinggi. Jadi apakah perkara itu? Ini yang menarik untuk kita kongsikan bersama. Ya, apabila keputusan daripada Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur ini tidak berpihak kepada Parti Bersatu. Jadi sebelum saya teruskan, jangan lupa juga untuk terus support Alright Nopa Channel dengan cara tekan butang subscribe, like, dan share. Mari kita ikuti berita gempak hari ini. So ini dia sahabat semua, Bersatu gagal kosongkan 4 kursi parlimen di Sabah. Seperti mana yang kita tahu, ya, kursi parlimen di Sabah ini memberikan sokongan kepada kerajaan, dan akhirnya hari ini Mahkamah sendiri membuat keputusan, dan kita tahu Bersatu gagal dalam cabaran undang-undang untuk mengosongkan 4 kursi parlimen di Sabah. Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur pagi ini menafikan kebenaran untuk pembangkang itu meneruskan semakan kehakiman. Mahkamah Sivil tidak akan mendengar merit cabaran undang-undang itu, kata kenyataan media hari ini. Dan juga semasa prosiding mahkamah yang terbuka hari ini, Hakim Amarjit Singh memutuskan bahwa mahkamah tidak mempunyai kuasa untuk mendengar cabaran undang-undang membabitkan keputusan Speaker Dewan Rakyat. Ini berdasarkan hanya sebab itu, kes-kes Mahkamah Persekutuan duluan sebelum ini menyatakan mahkamah tidak mempunyai bidang kuasa untuk mendengar perkara yang mempersoalkan Speaker keputusan mengenai kursi parlimen, katanya. Amarjit menambah bahwa ini adalah selaras dengan perkara 63 dalam kurungan 1 Perlembagaan Persekutuan yang memperkatakan keistimewaan parlimen. Jadi peruntukan itu menyatakan bahwa kesahihan mana-mana prosiding di Dewan Parlimen atau mana-mana jawatan kuasa berkaitan tidak boleh dipersoalkan di mana-mana mahkamah. Amarjit juga tidak membuat arahan mengenai kos. Dan peguam yang juga bekas Speaker Dewan Rakyat Azhar Azizun Harun mewakili Bersatu. Jadi Jabatan Peguam Negara bertindak mewakili Speaker Dewan Rakyat Johari Abdul yang merupakan salah seorang daripada 5 responden. Peguam Firuz Husin Ahmad Jamaluddin mewakili 4 lagi responden yang merupakan ahli Parlimen Sabah, iaitu Armizan Muhammad Ali Papar, Khairul Firdaus Muhammad Batu Sapi, Jonathan Yassin Ranau, Mat Bali Musa Sipitang. Jadi Bersatu pada 17 April yang lalu memfailkan tindakan undang-undang terhadap Johari dan 4 ahli Parlimen Sabah berkenaan. 2 pemohon ialah Naib Presiden Bersatu Ronald Kiandi dan juga Setiausaha Kerja Bersatu Muhammad Suhaimi Yahya. Bersatu memohon perintah untuk membatalkan keputusan yang dibuat Johari melalui surat bertarikh 16 Januari yang menyatakan 4 ahli parlimen itu telah menjelaskan dan mengesahkan bahwa tiada kursi parlimen kosong berdasarkan tafsiran Perlembagaan Gabungan Rakyat Sabah, GRS dan Bersatu. Bersatu juga memohon pengisytiharan bahwa 4 ahli parlimen itu telah tidak lagi menjadi ahli Dewan Rakyat selaras dengan Akta 49E Perlembagaan Persekutuan serta perintah supaya Johari mengesahkan 4 kursi itu sebagai kosong. Bersatu juga memohon perintah agar Johari memaklumkan kepada Suruhanjaya Pilihan Raya (ISPR) mengenai kekosongan itu dalam tempoh 21 hari selepas perintah itu. Jadi pada pilihan raya umum yang ke-15, 4 ahli parlimen itu dipilih di bawah tiket GRS, termasuk Bersatu sebagai ahli gabungan. Bagaimanapun GRS menamatkan pakatannya dengan Bersatu selepas pilihan raya. Bersatu berhujah bahwa 10 Disember tahun lepas pengurusi GRS mengeluarkan kenyataan media memaklumkan 4 ahli parlimen itu telah memutuskan untuk meninggalkan parti itu. Pemohon mendakwa lebih seminggu kemudian pada 19 Disember sidang parlimen pertama PRU15, 4 ahli parlimen duduk di blok kerajaan yang jelas menunjukkan hasrat mereka untuk meninggalkan Bersatu. Dan kemudiannya Bersatu menegaskan bahwa Setiausaha Agungnya kemudian mengeluarkan notis pemecatan kepada 4 ahli parlimen itu pada 21 Desember tahun lepas, memaklumkan mereka tidak lagi menjadi ahli parti. Bersatu mendakwa memandangkan pemecatan berlaku selepas pilihan raya, kursi parlimen kosong mengikut perkara 449E dalam kurungan 3 Perlembagaan Persekutuan. Itu dia apa yang dikehendaki oleh Bersatu hari ini, sahabat semua. Mahkamah Kuala Lumpur, Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur menafikan kebenaran untuk parti pembangkang itu, yaitu Parti Bersatu meneruskan semakan kehakiman. Dan apa maksudnya, sahabat semua? Bahwa ini adalah satu lagi kegagalan
yang mungkin harus diterima oleh Parti Bersatu. Dan kita lihat ya dengan sikap keterdesakan pemimpin-pemimpin daripada Bersatu hari ini, sahabat semua, kita boleh nampak ya Bersatu kini seperti yang kita katakan retak menunggu belah. Dan perkara yang saya ingin kongsikan kepada kita juga hari ini adalah berkaitan dengan 4 ahli parlimen ya. 4 ahli parlimen yang bersatu memberikan sokongan kepada kerajaan perpaduan. Jadi ya setakat ini seperti mana kenyataan daripada Speaker Dewan Rakyat bahawa hanya 3 ya yang telah pun memohon untuk meminta tukar kerusi. Kerusi walaupun masih di blok pembangkang, tetapi mereka sudah berada berdekatan dengan kerusi bersama dengan kerajaan, ahli-ahli parlimen kerajaan. Jadi mari kita ikuti kenyataan terkini ya daripada Speaker Dewan Rakyat. Katanya hanya 3 daripada 4 ahli parlimen pembangkang yang baru-baru ini menyatakan sokongan kepada Perdana Menteri Anwar Ibrahim yang meminta pertukaran kerusi di Dewan Rakyat. Mereka 3 ahli parlimen meminta pindah katanya, seorang lagi belum memohon, kata Speaker Dewan Rakyat Johari Abdul kepada Malaysia Kini. Jadi sejak 12 Oktober 4 ahli parlimen daripada Bersatu, Iskandar Kuala Kangsar, Suhaili Labuan, Muhammad Azizi Gua Musang dan Zahari Kecil Jeli menyatakan sokongan kepada Datuk Seri Anwar Ibrahim. Jadi kata Speaker Dewan Rakyat setakat semalam hanya Suhaili, Azizi, Zahari yang dipindahkan ke kerusi mereka di Dewan Rakyat. Kesetiaan mereka terhadap Anwar belum diuji kerana tiada pengundian blok diadakan semasa mesyuarat Dewan Rakyat yang sedang berlangsung. Keempat-empat mereka tidak terjejas oleh undang-undang yang direka untuk menghalang ahli parlimen daripada berpaling tadah kerana ia hanya akan tercetus jika mereka secara sukarela melepaskan keahlian daripada parti yang mereka sertai, iaitu Parti Bersatu. Dan kita tahu juga undang-undang ini telah didraft ya ketika kerajaan Perikatan Nasional dan ada klausa sebenarnya yang ditolak, dan akhirnya apabila ditolak ya hari ini Bersatu menanggung ya ataupun kena batang hidung sendiri apabila mereka sendiri yang menolak, akhirnya kerana mereka menolak klausa itu ya, dan hari ini mereka tidak boleh berbuat apa-apa, sahabat-sahabat semua. Jadi bagaimanapun Bersatu telah menggantung keahlian Iskandar dan Suhaili masing-masing selama 4 dan 6 tahun. 2 lagi dirujuk kepada jawatan kuasa disiplin parti itu. Itu antara kenyataan panas daripada Speaker Dewan Rakyat dan juga ya keputusan ya awal tadi, keputusan daripada Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur untuk menolak cabaran daripada Parti Bersatu untuk mengosongkan kerusi 4 ahli parlimen daripada Sabah. Jadi ini dia, Bersatu sekali gagal dan apa yang mereka dapat, mereka dapat gigit jari. Itu dia sahabat semua. Jadi terima kasih. Sekiranya Anda mau berikan sebarang komen, Anda boleh berikan komen Anda dalam ruangan komen. Tapi ingat, komen dengan cara berhema. Ya, jadi Anda boleh berikan komen seperti pandangan saya juga. Tapi kita akhiri di sini. Dan sehingga itu izinkan saya untuk mengundurkan diri, dan seperti biasa peribahasa mengatakan tapak pun kangkap 2 ton keinginan. Dalam bahasa Melayunya tepuk dada tanya selera. Sekian je daripada Orang Dapat Channel. Hingga kita berjumpa lagi. Bye bye.